Ini kategori-kategori ataupun istilah-istilah yang disebut. Macam mana ni kita nak bawa sampai jadi apa anak-anak keluarga kita? Pertama, Ahlul Quran. Kedua, dipanggil juga Hamilul Quran. Ketiga, dipanggil Sahibul Quran. Keempat, dipanggil Qari'ul Quran. Ikutlah yang mana satu. Ahlul Quran ke, Hamilul Quran ke, Sahibul Quran ke, Qari'ul Quran. Ikut yang mana satu. Tapi mari tahu dulu apa definisi dia. Tidak mudah-mudah untuk kita mengatakan ini adalah Hamilul Quran, ataupun Sahibul Quran, ataupun Qari'ul Quran, kecuali mari kita melihat apa pandangan ulama yang membahaskan tentang gelaran-gelaran tersebut. Yang pertama, tuan-puan, Ahlul Quran. Imam Syihabuddin Ahmad bin Al-Khatib menjelaskan maksud Ahlul Quran. Ahlul Quran ni maknanya ahli Al-Quran. Ahli ni orang yang mahir dengan Quran, Ahlul Quran, daripada keluarga Al-Quran. Maka kata Imam Syihabuddin, seseorang itu dikatakan Ahlul Quran, hafazatul Quran, dia menghafaz Al-Quran, al-amiluna bihi, dan dia mengamalkan segala yang ada dalam Al-Quran. Okey? Kita bukan cakap nak suruh anak kita jadi penghafaz Quran. Kalau sampai jadi Ahlul Quran, Masya Allah, subhanallah, beramal dengan Quran, beramal dengan Quran, faham kehendak Allah yang ada dalam Al-Quran. Hum awliya'ullah wal mukhtassuna bihi ikhtisasa ahli al-insan. Kata Imam Syihabuddin, siapa yang hafaz Quran dan beramal dengan segala isi kandungan Al-Quran, itulah wali Allah, itulah awliya Allah, itulah orang yang Allah muliakan, diberikan keistimewaan dengan Quran di kalangan ramai-ramai manusia. Wa laysa min ahlihi man hafiza lafzahu wa dhayya'a hududah. Tidak dinamakan Ahlul Quran orang yang hafal ayatnya, hafal segala dalam Al-Quran, tetapi dhayya'a hududah, tetapi dia meninggalkan segala titah perintah yang ada di dalam Al-Quran. Itu tidak dinamakan sebagai Ahlul Quran. Itu bukan Ahlul Quran. Jadi tak pernah habis kan kerja kita? Kita nak faham Quran, nak belajar Quran, nak beramal dengan Quran. Kita nak bagi keluarga kita faham Quran, belajar Quran, kemudian beramal pula dengan Quran. Ini perjuangan tak pernah habis sampai kita meninggal dunia. Siapakah dia Ahlul Quran? Subhanallah, dalam sebuah hadis yang lain Nabi kata apa? Ahlullah, Ahlul Quran, Ahlullah. Walillahi ahlinum minan nas. Bagi Allah itu ada ahli-ahlinya di kalangan manusia. Wakil-wakil Allah di kalangan manusia ada. Ni dalam ramai-ramai kita ni tak tahu siapa dia wakil-wakil Allah. Siapa dia ahlin? Siapa dia ahlullah? Orang-orang Allah dalam ramai-ramai ni. Tapi Nabi kata apa? Nak tahu siapa orang-orang Allah? Ahlul Quran. Senang je. Nak tahu orang mana yang kabel besar dengan Allah, orang mana yang dekat dengan Allah, orang mana yang bila angkat tangan terdetik dalam hati je, Ya Rab, Allahumma Rabbana, bergegas. Suratul qabul, dikabulkan apa yang dia nak. Kathratul thawab, diberikan pahala berlipat kali ganda. Siapa dia? Ahlul Quran, iaitu orang yang menghafaznya dan mengamalkannya. Masya Allah, jauh sangat lagi tuan-puan sekalian. Sebab itu kita dengan Allah Azza wa Jalla memang orang kata apa? Ibarat macam takkan angkat muka, sahabat-sahabat. Tak usahlah nak perasan bagus ke, baik ke, alim ke, warak ke, pahala banyak ke. Dengan Allah ni, ini ibarat je. Ini adalah ibarah yang saya katakan. Malunya dengan Allah ni, ibarat kita ni memang takkan angkat muka depan Allah. Malu.
Malu sahabat-sahabat. Ya, tak ada apa, tak tahu apa benda nak persembahkan kalau bawa balik ni, tak tahu apa. Allahumma illa rahmat Allah. Kecuali rahmat, kecuali keampunan Allah. Tepuk pipi kita kalau kita tak sedar diri lagi. Kamu nak bertemu Allah, betul-betul kamu mengharapkan apa? Rahmat dan keampunan Allah. Kita tahu cerita seorang ahli ibadah kan tuan-puan, yang berlaku pada Bani Israel, diceritakan. Ya, bagaimana dia beribadah. Daripada ada kekuatan saja lepas lahir, teruslah beribadah kepada Allah, tak buat kerja lain tuan-puan. Sujud, rokok, maknanya terus memuji Allah, bertasbih pada Allah. Dan Allah bekalkan kepada dia apa dia? Sebiji benih, yang bila dia tanam, keluarlah pohon delima. Dan pohon itu Allah takdirkan tak pernah berhenti berbuah. Maknanya dia boleh makan bila-bila masa dia nak. Dia tak payah susah payah nak siram, nak apa, tak payah. Allah jaga, ni pohon untuk kamu. Kamu ibadah saja pagi, petang, siang, malam. Dan bila dia meninggal dunia tuan-puan sekalian, ya Allah katakan kepada dia, okey, pilihan untuk kamu, sebab kamu memang boleh masuk syurga. Aku nak masukkan kamu syurga. Tapi nak bagi jugalah sebab tu. Ya, jadi pilihan pertama, kamu masuk syurga ni kerana seluruh amal ibadah yang kamu lakukan sepanjang hayat kamu. Itu satu pilihan. Ya, senang nak jawab lah kan, ya, masuk syurga sebab apa? Ibadah sepanjang usia, tak ada berhenti. Dan pilihan yang kedua, kamu masuk syurga kerana keampunan Allah dan rahmat Allah. Laki-laki ni berfikir, kalau kerana keampunan Allah, bukannya aku ada buat dosa yang banyak. Bukan ada buat dosa, aku ahli ibadah. Seumur hayat tuan-puan, istiqamah dalam ibadah. Kenapa aku nak pilih kerana keampunan Allah? Ya, logiknya pun begitu. Sebab bukan ada dosa pun. Kalau aku masuk kerana amal ibadah aku yang lama, yang panjang tu, mungkin berlipat kali ganda lagi keistimewaan yang aku dapat dalam syurga. Bukan sikit aku ibadah. Lalu bila dia menghitungnya tuan-puan sekalian, diakhiri dengan apa? Ya Allah, saya memilih masuk syurga, sandarannya adalah amalan saya, ibadah saya. Bukan sikit saya ibadah. Seluruh hayat saya memuji Allah. Seluruh hayat saya sujud, ya, rokok, ibadah pada Allah, mentaati Allah. Lalu dikatakan kepada orang ini, ahli ibadah ini, kalau dengan itulah pilihan kamu, setelah dihitung-hitung, maka nampaknya kamu terhalang. Sebab seluruh amalan yang kamu lakukan, sujud yang kamu lakukan sepanjang hayat kamu, belumlah boleh membayar sebutir biji mata yang Allah berikan kepada kamu, yang dengannya kamu boleh melihat alam ciptaan Allah, sehingga kamu boleh memuji Allah. Bukan sepasang mata ya tuan-puan, sebiji, sebelah mata. Kalau nak diperhitungkan, sebab kamu pun menghitung-hitung juga, kamu pun berkira-kira juga, kamu hitung pasal agak kamu dah hitung siap-siap lah, ibadah, semayang, apa segala macam, okeylah, sebelah mata je. Kamu pertaruhkanlah apa lagi? Apa lagi? Pertaruhkan apa lagi untuk yang lain-lain daripada nikmat yang telah kamu nikmati semasa hidup kamu di dunia. Belum lagi cerita nak beli syurga dengan amalan kamu. Jadi tuan-puan sekalian, kita dah lah memang tidak beribadah seumur hayat. Ya, tak sama macam ahli ibadah tu. Jadi memang dalam jiwa kita apa dia? Ya, ketika mana kita rasa, ya Allah, banyaknya kekhilafan aku, ya Allah, kelalaian aku, ya Allah, aku terabai anak-anak aku, keluarga aku, tanam ya dalam hati kita. Allah kurniakan nikmat sebesar-besarnya, pergantungan kita apa dia? Kepada rahmat dan keampunan Allah. Itu jalan keluar dia tuan-puan sekalian. Sebab ada orang ahli ibadah tapi tak bergantung pada rahmat Allah pun tak ke mana-mana. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jalan keluar dia untuk kita semua pada hari ini, mungkin yang terfikir, ya Allah, apa aku dah buat pada anak-anak aku, ya Allah, apa sangatlah usaha pada keluarga aku. Jalan keluar yang paling awal tuan-puan ialah bergantunglah dengan rahmat dan keampunan Allah. InsyaAllah Allah akan permudahkan urusan kita, insyaAllah.